Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami merupakan daripada kumpulan 7 kursus pengurusan dan analitik data ingin membentangkan refleksi yang bertajuk impak COVID-19 terhadap kestabilan mata wang di Singapura. Ahli kumpulan 7 terdiri daripada 10 orang iaitu Nur Syamimi, Akmal Dahlia, Nur Umairah, Nik Nurbazlin Husna, Firza Hanim, Afrina Syamimi, Nur Alia Syahida, Nur Nadirah, Syafiqah dan Aimi Atika. Di dalam refleksi ini akan membincangkan 3 impak iaitu impak pertama berlaku fasa kemelesetan ekonomi, impak kedua kadar faedah meningkat dan yang ketiga, penurunan besar keluaran dalam negara kasar KDNK. Impak pertama iaitu berlaku fasa kemelesetan ekonomi. Ekonomi Singapura menguncuk 0.2% antara suku pertama dan kedua tahun ini berbanding anggaran awal kerajaan 0% dan pertumbuhan 0.8% pada suku pertama. Singapura telah menghadapi peningkatan paras inflasi yang didorong oleh faktor seperti krisis tenaga yang disebabkan oleh pandemik COVID-19. Bagaimanapun, negara Singapura tidak mungkin mengalami kemelesetan biasa kerana pertumbuhan setahun penuhnya berkemungkinan positif. Jadi, walaupun ekonomi Singapura sedikit merosot, tetapi Singapura masih kekal kokoh dan mampu meningkatkan mata wang Singapura kembali selepas fasa pandemik COVID-19. Seterusnya, impak kedua, kadar faedah meningkat. Peningkatan kadar faedah menyebabkan aliran wang dalam ekonomi berkurangan. Sebagai contoh, bank terbesar Singapura DBS Group Holdings menyertai institusi kewangan lain dengan menaikkan kadar pinjaman selaras dengan keputusan Rizab Persekutuan Amerika Syarikat. Peningkatan kadar faedah ini adalah disebabkan untuk mengawal inflasi. Dan akhir sekali, impak ketiga iaitu penurunan besar keluaran dalam negara kasar KDNK. Singapura yang memiliki antara ekonomi paling terbuka di dunia telah memasuki fasa kemelesetan untuk kali pertama dalam tempoh lebih sedekad. Penurunan besar keluaran dalam negara kasar iaitu KDNK pada suku kedua adalah disebabkan pelaksanaan langkah bagi memperlahankan penularan wabak COVID-19 dari 7 April hingga 1 Jun yang lalu. Penurunan tersebut disebabkan persekitaran ekonomi global semakin lemah di tengah cabaran seperti berlakunya inflasi dan gangguan rantaian bekalan yang berterusan. Seterusnya, saya akan membincangkan mengenai impak politik semasa terhadap kestabilan mata wang. Impak yang pertama adalah penguasa kewangan Singapura mengetatkan dasar monetari 4 kali dalam tempoh 9 bulan. Hal ini kerana kelemahan mata wang seperti di India dan Filipina boleh dikaitkan dengan defisit perdagangan negara itu sendiri yang semakin melebar ketika harga komoditi yang tinggi. Secara keseluruhannya, penganalisis mata wang kanan MUFG menjelaskan dolar Singapura meningkat kira-kira 4.4% berbanding mata wang lain sejak Oktober tahun lalu. Selain itu, Singapore Dollar Nominal Effective Exchange Rate terus meningkat lebih tinggi sejajar dengan keutamaan pihak berkuasa monetari Singapura iaitu MAS. Ini kerana peningkatan ketara mata wang yuan turut mengheret dolar Singapura lebih tinggi apabila peniaga mata wang berusaha untuk mengimbangi susut nilai dalam dolar Singapura berbanding yuan dengan mata wang lain. Ini menyaksikan dolar Singapura mengukuh berbanding rakan perdagangan utama lain. Akhir sekali adalah berlakunya perang Rusia-Ukraine turut memberi impak kepada politik semasa. Ini kerana bagi mata wang tempat selamat seperti dolar Singapura, nilainya dapat terus mengukuh ekoran peningkatan berlakunya perang ini. Seterusnya terdapat juga impak polisi kerajaan dalam mengawal kestabilan mata wang. Kerajaan Singapura telah melaksanakan 4 dasar belanjawan negara secara berturut-turut dan juga memperketat dasar kewangan. Ini memberi impak kepada kadar inflasi yang meningkat dalam tempoh terdekat terutamanya melalui kenaikan harga barangan berkaitan minyak pada peringkat permulaan.
Yang kedua adalah risiko penurunan kepada ekonomi Singapura meningkat dengan lebih ketara. Hasil daripada konflik Rusia yang berlaku, ianya menyebabkan peningkatan harga minyak dan gas asli global kerana Rusia merupakan pengeksport utama kepada Singapura. Yang kedua adalah berlakunya gangguan bekalan komoditi rantaian global seperti gandum dan juga logam. Bank Rusia dan urus niaga yang berbentuk kewangan disekat semasa konflik berlaku dan ekonomi Singapura melonjak naik selepas COVID, iaitu kesan daripada dos penggalak yang telah dimulakan oleh kerajaan Singapura semasa COVID-19 berlaku. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.